Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton video ini. Di dalam video ini, saya akan menunjukkan cara mengukur daya gerak elektrik yang dihasilkan oleh sebuah bateri menggunakan sebuah voltmeter. Dan seterusnya menunjukkan bagaimana maklumat yang diperolehi dari pengukuran tersebut dicatatkan pada simbol skematik bateri berkenaan. Untuk makluman, teknik ini juga boleh digunakan untuk mengukur dan mencatatkan bacaan beza upaya yang wujud merentasi sesuatu komponen elektrik seperti mentol lampu dan perintang ketika arus sedang mengalir melaluinya. Terdapat berbagai jenis voltmeter yang boleh digunakan untuk mengukur voltan atau lebih tepatnya disebut daya gerak elektrik ataupun beza upaya. Perbezaan antara voltmeter ni adalah berdasarkan perkara-perkara seperti: pertama, jenis beza upaya yang hendak diukur, seperti adakah ia voltan DC atau ia voltan AC. Kedua, prinsip fizik yang digunakan bagi mengesan beza upaya yang hendak diukur. Ketiga, julat ukuran yang disediakan. Keempat, ketepatan ukuran yang diperlukan, dan seterusnya beberapa faktor lain. Untuk tujuan demonstrasi di sini, saya akan gunakan voltmeter jenis sifar tengah atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai zero-centered voltmeter. Voltmeter ini berkebolehan memaparkan bacaan-bacaan positif maupun bacaan-bacaan negatif bergantung pada nilai voltan yang sedang diukurnya. Satu contoh voltmeter sifar tengah ditunjukkan di sini. Voltmeter ini dihasilkan dengan cara memasang sebuah perintang secara bersiri dengan rintangan galvanometer asal untuk merubahnya daripada sebuah galvanometer menjadi sebuah voltmeter. Voltmeter arus terus yang boleh dibeli di pasaran lazimnya hanya mempunyai satu julat positif sahaja dan dengan itu tidak sesuai untuk tujuan demonstrasi ini. Simbol skematik voltmeter yang saya gunakan adalah seperti yang ditunjukkan pada skrin. Simbol skematik yang saya lukiskan di sini tidaklah berbeza sangat dengan simbol skematik yang standard. Sama ada ia berbentuk bulat ataupun segi empat tidaklah penting sangat. Yang penting adalah pada simbol voltmeter yang digunakan itu mestilah ada label voltan yang sedang diukur dan juga ada ditandakan di mana lokasi terminal positif dan terminal negatif voltmeter berkenaan. Voltmeter ini kita anggapkan sebagai satu alat ukuran yang bersifat ideal ataupun unggul, iaitu apabila digunakan untuk mengukur, ia tidak mengambil sebarang arus dari litar yang sedang diukurnya. Dengan lain perkataan, sewaktu ukuran sedang dilakukan, voltmeter ini tidak sedikit pun mengganggu ataupun merubah bacaan voltan yang sedang diambilnya. Seperti yang dapat dilihat di skrin komputer, voltmeter ini mempunyai skale di mana nilai sifarnya berada di tengah-tengah julat dan skalenya menjangkau dari nilai positif 10 hingga ke nilai negatif 10. Perkali voltmeter ini adalah darab 2 volt. Dengan itu, jika jarum voltmeter ini menunjuk pada nilai 5 pada skal berkenaan, maka nilai voltan yang sedang diukurnya adalah bersamaan dengan 5 darab 2 volt iaitu 10 volt. Sebaliknya, jika jarum voltmeter ini menunjuk pada nilai negatif 5 pada skal berkenaan, maka nilai voltan yang sedang diukurnya adalah bersamaan negatif 5 darab 2 volt iaitu negatif 10 volt. Ini bererti voltmeter ini berkebolehan mengukur voltan-voltan yang positif dan juga voltan-voltan yang negatif, tanpa perlu kita risaukan sama ada kita telah menyambungkannya pada arah yang betul sewaktu ukuran dibuat. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya, kebolehan voltmeter ini mengukur voltan-voltan yang positif dan juga voltan-voltan yang negatif. Kita perlu buat catatan pada titik mana di dalam litar kita telah sambungkan wayar merah voltmeter berkenaan dan pada titik mana kita telah sambungkan wayar hitamnya ketika pengukuran dibuat.
Kita perlu ketahui voltmeter ini telah direka bentuk sedemikian rupa supaya apabila wayar merahnya disambungkan kepada titik di atas litar yang berada pada upaya tinggi dan wayar hitamnya disambung kepada titik yang berada pada upaya rendah, jarum penunjuk akan terpesong ke sebelah kanan titik sifar. Sebaliknya, jika wayar merah voltmeter disambungkan kepada titik yang berada pada upaya rendah dan wayar hitamnya disambung kepada titik yang berada pada upaya tinggi, jarum penunjuk voltmeter akan terpesong ke sebelah kiri titik sifar. Sifat voltmeter ini akan membantu kita dalam meletakkan tanda polariti yang betul, iaitu tanda positif atau negatif, ketika mencatatkan bacaan voltan elemen berkenaan pada simbol skematiknya. Misalkan kita ingin mengukur beza upaya yang merentasi terminal A dan terminal B sebuah kotak hitam. Yang dimaksudkan dengan kotak hitam di sini adalah sebuah kotak yang kita tidak ketahui isi kandungan serta sambungan dalamannya. Mungkin ia berisi sebuah bateri sahaja atau mungkin juga ia terdiri dari satu rangkaian beberapa buah bateri dan perintang di dalamnya. Bagaimanapun, untuk memudahkan penerangan, di sini ditunjukkan bahawa kotak hitam yang digunakan untuk tujuan demonstrasi ini adalah sebuah bateri Eveready 9 volt. Jadi, oleh kerana kita tidak mengetahui yang mana terminal positifnya dan yang mana terminal negatifnya, kita bebas menyambung wayar-wayar voltmeter pengukur secara sembarangan pada kotak hitam ini. Ini tidak akan merosakkan voltmeter sifar tengah yang digunakan kerana ia mampu mengukur voltan-voltan positif maupun voltan-voltan negatif dengan selamat selagi voltan yang diukurnya itu adalah dalam julat kemampuannya mengukur. Katalah kita pilih untuk menyambungkan wayar merah voltmeter, iaitu wayar positifnya, kepada terminal A kotak hitam tersebut seperti yang ditunjukkan di dalam keratan video ini. Dengan itu, kita perlu letakkan tanda positif pada terminal A kotak hitam tersebut. Untuk melengkapkan sambungan voltmeter, kita seterusnya sambungkan wayar hitam voltmeter, iaitu wayar negatifnya, kepada terminal B kotak hitam tersebut. Dengan itu, kita perlu letakkan tanda negatif pada terminal B kotak hitam tersebut. Sebaliknya, jika kita telah sambungkan wayar merah voltmeter kepada terminal B kotak hitam tersebut dan menyambungkan wayar hitam voltmeter kepada terminal A-nya, maka kita perlu tuliskan tanda positif pada terminal B dan tanda negatif pada terminal A kotak hitam tersebut. Untuk melengkapkan penandaan voltan pada kotak hitam itu, kita tuliskan apa-apa bacaan yang diberikan oleh voltmeter di antara terminal positif dan terminal negatif kotak hitam tersebut. Dalam kes ini, bacaan yang dipaparkan oleh voltmeter adalah positif 9 volt. Oleh kerana kita sudah ketahui dengan pasti bahawa kotak hitam tersebut sebenarnya hanya mengandungi sebuah bateri sahaja, maka kita boleh berikan sebuah simbol skematik yang khas untuk kotak hitam tersebut. Kita boleh gunakan sebuah bulatan sebagai simbol skematik bagi mewakili kotak hitam tersebut jika kita menganggap yang kotak hitam tersebut tak lebih dari satu sumber voltan am sahaja. Sebaliknya, jika kita memang ingin memberitahu bahawa kotak hitam itu sebenarnya adalah sebuah bateri, maka kita boleh gunakan simbol skematik yang ditunjukkan oleh rajah di sebelah kanan, di mana garis panjang pada simbol itu mewakili terminal positif atau wayar merah voltmeter yang digunakan untuk mengukur daya gerak elektrik bateri tersebut, manakala garis pendek itu pula mewakili terminal negatifnya. Jika kita memilih untuk melabelkan simbol skematik yang mewakili kotak hitam itu berdasarkan cara pengukuran yang pertama, maka simbol-simbol skematik tersebut perlulah dilabelkan seperti yang ditunjukkan pada skrin komputer, di mana tanda positif voltmeter diletakkan di sebelah terminal A simbol berkenaan,
manakala tanda negatif voltmeter diletakkan di sebelah terminal B-nya. Kemudian, sama ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan simbol yang telah kita pilih itu, kita tuliskan nilai bacaan voltan yang telah diberikan oleh voltmeter berkenaan. Dalam kes ini, nilai bacaan voltan yang kita perlu tuliskan adalah negatif 9 volt. Ini bermakna terminal berkupayan tinggi bateri adalah di sebelah terminal B, manakala terminal berkupayan rendahnya berada di sebelah terminal A. Sebaliknya, jika kita memilih untuk melabelkan simbol skematik yang mewakili kotak hitam itu berdasarkan cara pengukuran kedua, maka simbol-simbol skematik tersebut perlulah dilabelkan seperti yang ditunjukkan pada skrin komputer, di mana tanda positif voltmeter diletakkan di sebelah terminal B simbol berkenaan, manakala tanda negatif voltmeter diletakkan di sebelah terminal A-nya. Kemudian, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan simbol yang kita telah pilih itu, kita tuliskan nilai bacaan voltan yang telah diberikan oleh voltmeter berkenaan. Dalam kes ini, nilai bacaan voltan yang kita perlu tuliskan adalah positif 9 volt. Ini bermakna terminal berkupayan tinggi bateri berada di sebelah terminal B, manakala terminal berkupayan rendahnya berada di sebelah terminal A. Bagi bateri Eveready 9 volt yang digunakan di dalam demonstrasi di sini, pihak pekilang tidak menggunakan abjad A atau B untuk memberitahu si pengguna yang mana satu terminal positif dan yang mana satu terminal negatifnya. Sebaliknya, mereka menggunakan bentuk-bentuk tertentu untuk memberitahu si pengguna yang mana terminal positif dan yang mana terminal negatif bateri berkenaan. Seperti yang dapat dilihat di skrin, terminal negatif bateri ini adalah sebuah kontak betina yang berbentuk heksagon, manakala terminal positifnya pula adalah kontak jantan jenis snap-on yang berbentuk bulat. Oleh kerana kita telah diberitahu bahawa voltan bateri ini bernilai positif 9 volt, ini bermakna kontak berbentuk heksagon adalah terminal berkupayan rendah bateri berkenaan, manakala kontak bentuk bulat jenis snap-on adalah terminal berkupayan tingginya. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung video ini. Adalah diharapkan dari penerangan yang diberikan di dalam video ini, anda sekarang sudah memahami konsep voltan dengan lebih baik serta tahu bagaimana ia diukur dan bagaimana serta makna tanda-tanda positif yang diletakkan pada simbol skematik sebuah bateri. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi di dalam video yang lain.